Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi dengan saya Cikgu SR. Hari ini saya nak kongsikan dengan semua satu teknik yang bagi saya memudahkan pelajar untuk menulis rumusan. Maklumlah kita tahu yang ramai pelajar mengalami kesusahan dan juga kesulitan untuk menulis rumusan format yang terbaru ini. Jadi teknik itu diberi nama teknik jadual FB. Apakah teknik itu? Mari sama-sama kita saksikan video ini. Terdapat 3 langkah bagi menggunakan teknik jadual FB. Langkah yang pertama ialah murid perlu membina jadual FB ataupun jadual fokus bahan. Okay, semua boleh lihat di skrin yang tertera. Ini merupakan contoh jadual FB. Murid-murid boleh pause dulu video ni. Okay, boleh salin ataupun tulis dulu di atas kertas jadual ni supaya nanti boleh guna. Kerana lepas ni saya akan ajar bagaimana nak menggunakan teknik ni dalam menulis rumusan. Okey, saya huraikan sedikit. RM ni rumusan membincangkan. Supaya murid mudah ingat, kita gunakanlah istilah RM. Kemudian di sini ada fokus 1, fokus 2 dan juga fokus 3. Dalam kurungan KK, kata kunci. Bahan 1, bahan 2, bahan 3. Kenapa sampai 3? Kerana dalam rumusan berkemungkinan terdapat 3 fokus. Ataupun 3 bahan maksima. Dia sekurang-kurangnya 2 fokus ataupun 2 bahan. Jadi, nak selamat, tulis penuh-penuh sebegini. Okey, boleh semua? Langkah yang kedua ialah murid perlu membaca petikan atau bahan dan gariskan kata kunci soalan. KK tadi. Okay, kata kunci ni kalau murid tak tahu memang boleh katakan susah untuk murid menulis rumusan kerana kata kunci ni merupakan yang asas untuk kita mencari fokus. Okay, jadi sekarang ni saya, semua boleh lihat di skrin, telah menyenaraikan 10 kata kunci bagi soalan rumusan. Ini saya lihat soalan-soalan rumusan yang lepas-lepas dan saya inilah cuba analisis kata kunci. Okey, antara kata kunci yang ada ialah faktor, keburukan, cabaran, impak, faedah, usaha, peranan, tujuan, ciri dan juga sumbangan. Okey, tulisan yang berwarna biru ni sebenarnya merupakan perkataan yang seerti ataupun lebih kurang dengan kata kunci yang saya buatkan warna hijau ni. Contohnya faktor, sebab, punca. Okey. Kenapa murid kena tahu ni? Kerana mungkin setakat faktor sebab mungkin semua murid boleh faham. Tapi contohlah kalau dalam soalan tu fokusnya merupakan kriteria, natijah. Okay, mungkin ada murid yang tak tahu pun maksudnya apa atau mungkin dia pernah dengar tapi dia tak jelas maksudnya apa. Jadi yang paling asas sekali untuk tulis rumusan, tolong kuasai 10 kata kunci ni. Boleh semua murid-murid. Okey, kita pergi ke langkah yang seterusnya. Langkah yang ketiga merupakan bahagikan ikut FB, fokus dan juga bahan. Jadi begitulah tadi 3 langkah yang telah saya nyatakan. Jadi mari sama-sama kita cuba untuk menggunakan teknik jadual FB dalam menulis rumusan. Mari kita. Okey, baiklah. Jadi untuk langkah pertama kita kena gariskan kata kunci yang terdapat dalam petikan. Mari sama-sama murid-murid kita lihat petikan yang terdapat di dalam skrin. Okey, kita baca sama-sama. Kalau murid-murid jumpa mana-mana kata kunci, tolong jerit cikgu ni dan tuliskan kata kunci itu ya. Mari sama-sama kita baca. Setiap tahun Malaysia meraihkan Hari Kebangsaan. Diam tidak diam, sudah lebih separuh abad negara kita terlepas daripada cengkaman penjajah. Menjadi rutin tahunan menjelang sahaja bulan Ogos atau juga dikenali bulan kebangsaan, agensi atau kementerian yang berkenaan akan mula menjalankan kempen Kibarkan Jalur Gemilang sebagai usaha murid-murid. Okey, jadi jangan buang masa, ambil pen, tulis usaha. Okey, kalau usaha merupakan kata kunci, tapi sabar dulu, kita baca dulu sampai habis. Usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Jadi ini merupakan kata kunci yang pertama. Okey, usaha meningkatkan. Okey, gariskan sama kita gariskan. Usaha meningkatkan semangat patriotik. Jadi apa usahanya tadi dikata? Menjalankan kempen Kibarkan Jalur Gemilang. Jadi langkahnya murid-murid, okey, untuk usaha untuk meningkatkan semangat semangat patriotik boleh tulis di bawah fokus 1, kata kunci tu bawah dia tulis. Dan dalam ruangan bahan 1, fokus 1 boleh tuliskan isi yang pertama yang kita jumpa ialah kempen Kibarkan Jalur Gemilang. Okey, kita baca lagi.
Program-program yang bercorak kenegaraan seperti pertandingan nyanyian lagu patriotik dan pementasan teater drama juga dianjurkan oleh NGO, pihak sekolah dan agensi-agensi kerajaan. Okey, yang ini isi yang kedua. Kalau tadi usaha yang pertama kita buat kempen. Yang kedua kita buat program-program yang bercorak kenegaraan. Okey, jangan buang masa garis. Okey, garis. Okey. Okey, sampailah kerajaan. Supaya ni tak perlu ambil supaya mesej ni, sebab ini merupakan dia punya huraian sahaja. Okey. Jadi kita dah dapat dua isi macam biasa. Tulis dalam jadual FB yang murid-murid dah tulis mula-mula tadi. Kita buat jadual tadi kan mula-mula. Tadi tulis dalam tu. Okey. Namun program-program tersebut kurang berjaya. Okey. Ini isi ke? Isi ke ni? Bukan. Yang ni bukan isi sebab dia cuma nyatakan namun program-program tersebut kurang berjaya. Dia tak nyatakan pun program lain. Tiada. Okey, jadi terus pergi ke perenggan yang kedua. Perkara yang menjadi kebimbangan banyak pihak ialah generasi muda tidak mengambil endah tentang hari kebangsaan. Tiada kata kunci. Mereka sewajarnya menghayati erti kemerdekaan dengan mendalam. Tiada kata kunci. Sebagai generasi muda yang bertanggungjawab. Ada tak tanggungjawab? Tengok balik kata kunci yang cikgu dah kongsikan. Ada tak tanggungjawab? Ada. Okey. Garis saja dulu, tapi jangan terlalu yakin. Garis saja dulu. Okey, tanggungjawab. Mereka berperanan untuk membina kejayaan negara. Okey, tanggungjawab ada, peranan ada. Jadi betul lah ini merupakan fokus yang kedua. Tanggungjawab atau peranan generasi muda. Okey, boleh tulis. Jadi untuk membina kejayaan negara. Jadi apa tanggungjawab dia? Membina kejayaan negara. Okey, iaitu sanggup bekerja keras ni merupakan huraian sahaja. Okey, maaf saya terpaksa laju sebab kita nak kejar masa. Okey, jadi boleh murid-murid tulis. Okey, untuk ruangan di sebelah fokus 2. Okey, ruangan kata kunci bawahnya tulis tanggungjawab atau peranan generasi muda. Okey, bawahnya isi dia. Okey, bahan 1 ke bahan 2? Bahan 1. Kita masih bahan 1 lagi, jadi mesti di atas. Bukan di bahagian bawah bahan 2 tu. Tulis membina kejayaan negara. Okey, seterusnya mereka juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Okey, ini juga tanggungjawab generasi muda. Okey, tanggungjawab dia pentingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Hal ini demikian kerana pendidikan. Okey, kalau dah ayat macam hal ini demikian ke supaya kebiasaannya ini merupakan huraian. Jadi yang ini tak perlu ambil. Ini bukannya isi. Okey, ini merupakan huraian. Rumusan kita nak isi sahaja. Okey. Haji Kukuh berketampilan menjelang 2020. Okey, ini bukan Tanggungjawab lain yang perlu dilakukan ialah oleh generasi muda ialah mereka perlu membantu. Okey. Dah terang lagi bersuluh murid-murid. Jangan buang masa. Garis. Okey, garis membantu pihak kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Garis dah ke? Belum. Garis masukkan dalam jadual FB murid-murid semua. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana keamanan dapat huraian. Cuma ni huraian berbentuk fizikal atau psikologi. Tambahan pula tugas. Okey, tugas sama juga. Tanggungjawab peranan Perdana Musa adalah untuk memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan dan kesaksamaan. Yang ini juga merupakan isi. Okey, jangan buang masa murid-murid. Ambil, masukkan dalam jadual FB. Okey, dengan ini semua rakyat dapat menikmati. Okey, huraian. Selain itu, generasi muda akan mengisi perjuangan kemerdekaan. Okey, sungguhnya kejayaan negara. Okey, yang lain ni semua huraian. Jadi murid-murid, saya harap kalau yang rasa laju sangat boleh pause dulu video ni, ambil isi-isi yang telah kita jumpa. Okey, jangan lupa masukkan dalam jadual FB. Untuk bahan yang seterusnya merupakan bahan berbentuk grafik. Grafik. Jadi kita nak tak nak langkah yang pertama mesti kita baca dulu apa yang isi kandungan yang terkandung dalam bahan tersebut. Okey, kita tengok sini untuk pelancaran bulan kebangsaan. 3 Ogos pelancaran bulan kebangsaan 2019. 1 Ogos Hari Kebangsaan. 16 September Hari Malaysia. Jadi di sini jika kita kita tafsirkan secara tidak langsung, kita dapati semua ini merupakan program. Okey, program yang pertama sebenarnya ada program Hari Kebangsaan dan juga aktiviti lah. Dan seterusnya kita fikirkan bila program aktiviti ni dia terarah ke arah apa? Langkah ke, punca ke, kesan. Mestilah dia terarah ke langkah. Kalau langkah ni sama juga dengan apa dia? Cara, kaedah dan juga usaha. Kita tengok balik kita punya jadual FB. Tadi ada kan? Ingat tak mula tadi fokus 1 tadi, usaha tingkatkan semangat patriotik. Jadi tiga-tiga ni boleh kita masukkan dalam fokus 1 bahan, bukan bahan 1, bahan 2.
Okay, ini bahan 2. Bahan 1 yang petikan tadi. Jadi boleh masukkan dalam bahan 2. Jadi bolehlah ambil contoh isi pertama pelancaran bulan kebangsaan. Okey, apa lagi usaha dia? Pelancaran bulan kebangsaan 3 Ogos dan juga Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Ini bukan isi yang berasingan. Okey, jadi sekarang ni dah selesai dah. Kita dah bahan pun dah habis, fokus pun dah tulis semua. Mari sama-sama kita cuba untuk menulis rumusan. Jika murid-murid mengikuti perkembangan daripada langkah 1 hingga langkah 3 menggunakan teknik jadual FB, maka murid-murid akan menulis jadual sebeginilah. Maknanya sekarang ni kalau lihat di jadual, rumusan membincangkan, yang ni kata kunci dia, usaha-usaha meningkatkan semangat patriotik. Ini kata kunci dia, tanggungjawab atau peranan generasi muda. Ini bahan yang kita dah cari tadi. Ingat tak tadi kita cari masa mula petikan 1 tadi, petikan bahan 1. Ada isi. Bahan 2 pun dah ada isi. Sekarang ni kalau tengok dalam petikan ni saya ada 1, 2, 3, 4. Ada 9 isi. Untuk rumusan nak 8 isi saja. Tapi kalau rasa nak selamat boleh letak 9 isi. Tapi yang penting tidak lebih 120 patah perkataan. Jadi sekarang ni bahagian kesimpulan ni juga bolehlah isi. Kesimpulan ingat teknik dia apa? Mesti ada cadangan dan juga harapan atau kesan. Ini kita akan buat cadangan kita, semua pihak perlu apa sekian-sekian agar supaya apa? Kalau tengok sini, semua pihak perlu bersatu menjaga kedaulatan negara agar keamanan dan keharmonian negara terpelihara. Jadi sekarang ni selesai. Ingat tadi saya ulang balik 3B tu apa? Yang pertama, bina jadual FB. Yang kedua, baca petikan atau bahan dan gariskan kata kunci fokus. Dan B yang terakhir merupakan bahagikan ikut FB. Fokus tambah bahan. Ingat 3B untuk teknik menulis menggunakan teknik jadual FB lah, menulis rumusan ni. Jadi langkah yang terakhir ialah kita pindahkan jadual ni dalam bentuk ayat perenggan. Jadi nanti hasilnya akan dapat sebegini. Semua boleh tengok di skrin. Ni saya buat tak penuh lah bahagian isi sebab saya waktu tu nak jimatkan ruang. Jadi lebih kurang sebeginilah nanti hasil rumusan murid-murid mula dengan pendahuluan. Rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotik dan tanggungjawab generasi muda negara. Antara usahanya ialah masukkan tadi ambil fokus 1, fokus 2 masukkan dalam ni, dan juga antara tanggungjawab generasi muda tadi ambil fokus 1 tadi. Maknanya dari semua bahan masukkan dalam ni, dan kesimpulannya seperti yang telah tertera lah. Jadi selesai. Mudah kan sebenarnya menulis rumusan ni, cuma kena gunakan teknik yang sesuai. Sekian saja perkongsian saya mengenai teknik menulis rumusan dengan menggunakan teknik jadual FB. Bukan Facebook tetapi fokus tambah bahan. Jadi sekiranya murid-murid inginkan lagi video sebegini, tolong tulis di ruangan komen. Kalau ramai yang nak, insya-Allah saya akan buat siri 2 dan juga siri yang seterusnya dengan menggunakan teknik jadual FB. Jadi itu saja daripada saya. Saya mohon maaf dan saya harap semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan bermanfaat sila kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Itu saja, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.